السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. نقول بالله التوفيق. Kita pada muka surat 108 berkenaan dengan hakikat rezeki dan ajal. Rizqu wal ajal. Rizqu wal ajal. Kata Imam Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, dia kata فرغ خاطرك للهم بما أمرت به ولا تشغله بما ضمن لك فإن الرزق والأجل قرينان مضمونان فما دام الأجل باقيا كان الرزق آتيا. Dia kata di sini, terjemahan dia, pusatkanlah fikiran anda untuk boleh mengerjakan segala yang diperintahkan kepada anda. Maksudnya, farigh khatiraka. Jiwa kita pusatkan kepada perkara yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kita untuk melakukannya. Apa dia perkara pertama yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita untuk kita lakukannya? Perkara pertama adalah tauhid lah, mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Meninggalkan segala bentuk kesyirikan dan ketaatan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu perkara pertama yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita semua, kepada makhluk, melalui lisan para anbiya alaihi wassalatu wassalam. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an ya'budullaha wajtanibut taghut. Dan sesungguhnya kami telah utuskan kepada setiap umat rasul, hendaklah kamu semua mengabdikan beribadah hanya kepada Allah, dan hendaklah kamu semua menjauhi at-taghut. Baik. Dia kata la tashghalhu bima dhumina laka. Maksud jangan sibukkan diri kita dengan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah jamin untuk kita. Apa dia yang Allah telah jamin untuk kita? Rezeki, ya kan? Jadi maknanya apa yang telah ditulis untuk kita sejak kita berada di dalam alam roh, ataupun ketika ditiupkan roh kita ke jasad kita, ketika kita berada dalam perut ibu kita, Allah perintahkan malaikat supaya menulis 4 perkara kan? Ajal, rezeki, ajal, apa lagi? Amalan kita, syurga ataupun neraka, celaka ataupun bahagia, kan? Ahli syurga atau ahli neraka telah dituliskan bagi kita ni. Kan? Jadi maknanya rezeki adalah sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga dengan ajal kita, kematian kita, kewafatan kita telah ditetapkan oleh Allah. Dan umur kita bukan umur yang warisan, ya. Kan? Umur kita bukan warisan. Warisan ni macam mana contohnya? Contohnya ibu bapa kita umur panjang, ayah kita umur sampai 100 tahun, mak kita sampai 90 tahun, kan? Tak semestinya umur kita akan mencapai 100 atau 90 tahun ataupun lebih, kan? Ajal kita mengikut apa yang Allah telah tetapkan. Mungkin umur kita sampai sekarang, ataupun sampai sekejap lagi, kan? Tak sempat nak solat zuhur pun, kan? Kita pun dicabut nyawa ataupun dipanggil menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mana jangan sibukkan diri kita dengan perkara ini, rezeki dan ajal. Jangan rasa susah hati macam mana aku ni, kan, dah kena buang kerja, anak-anak nak sekolah, kan, ni nak kena bayar yuran sekolah, nak kena bayar sewa rumah, kan. Jadi kita jangan beratkan fikiran kita pada perkara macam tu. Memang dia akan datang macam tu gangguan. Kita ada kan Tuhan yang maha melindungi kita, yang maha menyantuni kita. Jadi kita mana pusatkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, pusatkan dengan apa yang diperintahkan kepada kita, dan rezeki kita akan tiba dan sampai. Dan kita kena ingat bahawa tidak semua yang kita hajatkan, tak semua yang kita inginkan itu kita akan dapat. Contohnya kita ada matlamat. Kita ada matlamat jangka pendek, kita ada matlamat di dunia ni, bahawa kita inginkan anak kita ni, contohnya seorang ni jadi doktor, kan, kita kena bayar yuran yang mahal untuk pelajaran dia apa semua. Tiba-tiba
kan, kita dibuang kerja, kan, ataupun tak cukup pendapatan untuk bayar yuran dia dan sebagainya. Jangan kita merasa keluh kesah, kan. Mungkin cita-cita kita tak tercapai untuk menjadikan anak kita sebagai seorang doktor, contohnya, tak tercapai, kan. Jadi Allah, kita kena ingat bahawa Allah, dia akan lebih bagi kepada kita setelah kita bertawakal kepada dia, memohon kepada dia, bermunajat kepada dia. Tiba-tiba tak dapat apa yang kita inginkan, maka kita kena tahu bahawa itu yang terbaik untuk kita. Allah beri yang lain selain daripada apa yang kita hajatkan, kan? Dan kita kena tahu bahawa apa yang Allah bagi itu yang terbaik untuk kita, lebih baik untuk kita daripada apa yang kita inginkan sebelum ni, kan? Jadi begitu. Jadi kita kena tahu rezeki dan ajal telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Cumanya kita ambil sebab. Kita ini tidak menafikan sebab. Kita lakukan sebab dia. Sebab menghasilkan rezeki, kita keluar bekerja, kan, mencari rezeki yang halal, menolak rasuah, menolak sogokan dan sebagainya. Kan, orang nak bagi duit yang banyak kepada kita sebagai sogokan rasuah, dan kita pula dalam keadaan kesempitan, tersepit. Umpamanya kita ada masalah kesihatan, nak perlukan wang yang banyak untuk berubat kita, ataupun kita ada anak yang sakit dan sebagainya, nak bayar, dan macam tadi kita sebut, nak yuran dan sebagainya, kan. Jadi benda-benda yang haram tadi, kan, tinggalkan. Allah akan buka jalan kebaikan dan kelapangan bagi kita tadi. Ya. Jadi maknanya rezeki dan ajal ni qarinani madmunan. Kedua-dua perkara ini madmunani, kedua-duanya telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekejap. Afwan. Baik. فَمَا دَامَ الْأَجَلُ بَاقِيًا كَانَ الرِّزْقُ آتِيًا. Selama mana ajal kita ni masih ada, ya, ajal kita masih ditetapkan, kita masih hidup lagi, tak mati lagi, adalah rezeki kita itu mendatang. Dia rezeki kita datang. Jadi mana habis rezeki, matilah, tu maksud dia. Jadi kebanyakan kita mengetahui hakikat ini. Hakikat ni ramai kita dah tahu bila kita dah belajar, kan. Kebanyakan orang Islam tahulah hakikat ni. Rezeki, ajal dan maut di tangan Tuhan. Tuhan telah tetapkan rezeki, kan. Tapi masih lagi yang rasa keluh kesah, kan. Dengan sebab keluh kesah itulah dia mendatangkan amalan-amalan keji, amalan-amalan yang dimurkai oleh Allah, amalan-amalan yang dilaknati oleh Allah. Tidakkah kita melihat orang yang bekerja, kan, dengan itulah kita sebut perkara yang realiti yang berlaku di kalangan kita, kerosakan dalam masyarakat kita, terutamanya di kalangan, tak kisahlah di kalangan para pemimpin ke, kalangan rakyat jelata ke, pejabat awam ke apa ke, ini berlaku rasuah. Kita tengok rasuah yang berleluasa, kan, yang membuka pintu segala kejahatan. Kan, kita tengok dengan sebab rasuah ni lah orang yang didapati bersalah, tidak dimasukkan ke dalam penjara, confirm salah dah. Mahkamah dah jatuh dah hukuman bahawa dia adalah pesalah dan mesti dipenjarakan, tapi masih tak dipenjarakan. Ya, dengan sebab rasuah kita tengok yang berleluasa tadi. Tiba-tiba orang yang melakukan kesalahan yang sedikit, hanya mencuri sebuku roti dan sebagainya, dipenjara, kan, dalam masa 2-3 bulan ataupun 6 bulan. Di manakah kita lihat keadilan manusia tadi? Ini sebab apa? Sebab mereka menjauhi daripada agama Allah. Hanya nampak dunia sahaja. Sanggup melakukan perkara-perkara yang dilaknati oleh Allah, yang diharamkan oleh Allah, untuk mendapatkan matlamat mereka, ya, matlamat yang sementara. Ya, matlamat yang sementara, yang akhirnya akan membawa kepada kecelakaan dan neraka serta laknat Allah Subhanahu wa ta'ala, dunia dan akhirat. Nah, ini dia kejahilan kita tengok yang berlaku. Kan pelik semua kita lihat, kan, manusia. Sebab apa? Sebab dia mengakibatkan ataupun dia mengaitkan dengan orang lain. Berkaitan dengan orang lain. Perbuatan yang dia buat tadi, kan, kesusahan itu berlaku pada orang lain. Dia senang lenang, kan, maka orang lain jadi susah dan porak-poranda. Kita tengok macam mana yang berlaku di Sri Lanka dan sebagainya, kan.
Dia punya presiden dah lari, kaya raya dah lari, rakyat hidup menderita kan. Kenderaan tersadai tepi jalan, minyak tak ada, duit tak ada. Begitu keadaan dia. Ini semua gejala-gejala rasuah yang berleluasa, dan negara kita tak dapat nafikan kan, berlaku jelas kan, kita tak sebut siapa-siapa, tapi sangat jelas dia berlaku. Ini kenapa? Kerana tidak fikir, tidak memusatkan jiwa kita atau pemikiran kita dengan apa yang Tuhan perintahkan, tauhid dan amal soleh. Ya, gitu. Jadi tauhid tanpa amal soleh tidak berguna, kan? Dan amal soleh tanpa tauhid juga tidak berguna. Begitu. Dan amal soleh disertai dengan ilmu pula yang bermanfaat. Jadi saling berkaitan antaranya. Tetapi apabila seorang tu dah ada tauhid, dah ada akidah, dia akan mendorong kepada melakukan amalan soleh. Kan? Sebelum melakukan amalan soleh, dia berhajat kepada ilmu yang bermanfaat untuk dia melakukan amal yang tepat, yang sahih. Begitu. Baik. Seterusnya, wa idza sadda 'alaika bi hikmatihi tariqan min turuqihi. Ya. Baik, apabila Allah Subhanahu wa taala dengan kebijaksanaannya yang maha bijaksana itu, ya, dia tutup satu jalan daripada engkau, ya. Daripada segala jalan-jalan Allah Taala yang banyak tadi, jalan-jalan kebaikan Tuhan ni amat banyak. Jalan-jalan kelapangan daripada Allah Taala ni amat banyak. Dia yang maha mengetahui. Dan dia tidak akan mensia-siakan hamba-hambanya yang beriman dan beramal soleh. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati inna la nudhi'u ajra man ahsana 'amala. Sesungguhnya orang yang beriman dan beramal soleh, kami tidak akan mensia-siakan amalan orang-orang yang mengerjakan kebaikan. Jadi dengan hikmah kebijaksanaannya Allah, kalau dia tutup satu jalan daripada kita untuk mencapai kebaikan, kan? Fataha laka bi rahmatihi, maka dengan rahmatnya yang maha kasih, yang maha pengasih, yang maha penyayang, limpahan yang tidak pernah putus terhadap hamba-Nya, dia akan buka jalan, tariqan anfa'a laka minhu, yang lebih bermanfaat untuk kita daripada jalan yang kita biasa lalui itu. Nampak tak Allah Subhanahu wa taala? Ini kita menghayatinya dalam kehidupan kita, dalam masa-masa yang telah berlalu dalam kehidupan kita. Apa yang telah Allah Subhanahu wa taala buat kepada kita, daripada maknanya kasih sayangnya, kelebihan kurniaannya ke atas kita yang melimpah-limpah tadi kan. Kita melihat satu jalan tertutup. Ada sahabat-sahabat kita yang telah dibuang kerja, tetapi mereka ada iman, ada tauhid, dan orang yang beramal soleh. Allah buka jalan yang lebih baik untuk mereka daripada jalan yang sebelumnya. Dibuang kerja dengan gaji belasan ribu contohnya, kan? Maka Allah buka pada dia jalan yang lebih melapangkan jiwa dia. Walaupun gaji itu lebih murah daripada gaji yang sebelumnya, tetapi jiwanya lebih tenang, lebih aman, lebih dapat melaksanakan ibadah kepada Allah Ta'ala. Masuk waktu dapat menunaikan solat berjemaah setiap waktu di masjid. Masuk waktu maknanya dia lebih maknanya jalan yang lebih bermanfaat untuk dunia dan akhirat dia. Walaupun gaji dia daripada 18,000 kepada 800 ke, kan? Sesuai dengan diri dia yang tak ada keluarga tidak besar kan. Cukup untuk makan minum dia dan isteri dia, bayar sewa rumah, bayar bil elektrik, telefon, bayar kenderaan ataupun minyak kereta tadi kan. Tapi hati dia tenang, jiwa dia lapang, dia rasa bahagia. Kan? Di kemana dia nak pergi, tak ada siapa yang nak halang dia. Kemana dia nak bersia-sia, nak pergi utara, selatan, timur, barat, anytime, bila-bila masa, kan? Dia boleh pergi. Yang mana sebelum ini gajinya besar, tapi tertekan kerja, macam-macam kerja bertimbun-timbun, tak habis kerja pejabat, buat kerja di rumah pula, pergi bercuti dengan family, keluarga family, berseronok, dia masih lagi depan komputer dia buat kerja. Ya? Jadi ini kita nampak kan dalam hari-hari yang telah kita lalui, apa Allah Subhanahu wa taala telah buat kepada kita. Dia tutup jalan ni, dia buka jalan yang lain lebih bermanfaat untuk kita. Hakikatnya ini realiti yang tidak boleh siapa nak nafikan. Macam tu rezeki wal ajal tadi. Jadi hidup kita kembali. Ini berlaku pada kawan-kawan kita dengar kan, dia orang cerita gitu. Kemudian kata Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah ta'ala, fata'ammal hal al-janin ya'tihi ghidha'uhu wa huwa ad-damu min tariqin wahidatin wa huwa as-surratu. Al-Qayyim
perhatikanlah. Maka perhatilah, engkau perhatikanlah hal keadaan janin ni apa dia? Yang dalam perut mak tadi. Kan? Bayi ataupun janin kan? Sebelum dilahirkan tadi, maknanya dalam perut mak dia tadi, bagaimana makanan dia tu sampai dekat dia. Dia boleh membesar. Daripada seketul daging, seketul darah, seketul daging dan jadi bentuk orang, dia boleh membesar. Sehingga sampai 9 bulan, maknanya bila lahir 2.5 kilo, 3 kilo, 1.6 kilo kan. Jadi ada yang 3 kilo lahir. Besar. 2.7 kilo lahir. Padahal dia hanya daripada setitis air mani. Kemudian segumpal darah, seketul daging kan. Kemudian jadi baby yang dilahirkan. Kemudian boleh bersuara dengan suara yang kuat, menangis tadi kan. Perhatikan macam mana makanan tadi datang, baby dalam perut mak dia. Makanan dia adalah darah, wa huwa ad-dam, yani ghidha'uhu ad-dam, darah, min tariqin wahidatin, daripada satu jalan, wa huwa surratu, iaitu tali pusat dah. Daripada tali pusat dia tadi masuk makanan ke dia. Subhanallah, subhanallahil azim. Kan? Masya Allah. Falamma kharaja min batnil ummi, apabila dia keluar daripada perut mak dia, wanqata'at tilka tariqu, maka habis, tutup jalan tadi. Tutup jalan cara makan darah melalui pusat dia tadi. Bila Allah tutup jalan cara dia makan kot tu, fatahalahu tariqain ithnain. Maka Allah Ta'ala buka baginya dua jalan. Kan? Tariqain, tahu tariqain ni, ithnain ni dua jalan. Dua jalan apa dia? Kan? Mulut dia jalan kita kan. Satu lagi apa dia? Mana dia bernafas daripada hidung. Kan? Rongga kita, rongga mulut, rongga hidung kan. Jadi kalau tak ada nak nafas, dia nak hidup. Jadi pernafasan juga adalah rezeki kita lah. Udara tadi kan, oksigen. Itu. Dua makanan dan minum di sini, iaitu dua makanan dan minum. Fathalahu tariqaini itsnaini, dua jalan rezeki dia, makanan dan minuman, tambah lagi satu oksigen lah. Udara yang keluar masuk dalam perut kita, keluar masuk oksigen, keluar karbon dioksida kan. Gitu. Wa ajra lahu fihima, dan Allah Ta'ala memperjalankan untuknya, untuk bayi tadi, fihima, pada kedua-duanya, makanan dan minuman itu, rizqan, rezeki. Ya, rezeki. Atyabu wa aladh, atyaba wa aladha min al-awwali. Rezeki yang lebih baik dan lebih sedap daripada yang pertama, daripada yang darah itu kan. Labanan khalisan sa'igan, itu air susu yang khalis, yang bersih, sa'ir, yang sedap diminum tadi kan. Fa idza tammat muddatur radha', apabila selesai tempoh susuan. Tempoh susuan ni 2 tahun lah. Wanqata'at tariqa wanqata'at at-tariqani bil fitam. Ya. Maka terputuslah makan dan minum dia dengan tu susu tadi. Jadi maknanya makan minum tu lah dari susu ibu dia. Dia tak berhajat kepada air kosong, tak berhajat kepada kopi, Milo, teh, susu susu tepung dan sebagainya. Dia hanya minum susu ibu dia, dalam tu ada minuman dan ada makanan yang berkhasiat dan sedap bagi dia. Tengok Allah tutup jalan ni, Allah buka jalan lain pula. Fatah turuqan arba'atan akmala minha. Ya? Maka Allah Ta'ala buka pula jalan, 4 jalan. Ya? Di sini Allah ada kata sini, kata Ibn Qayyim, okey, fataha, bila dia dah habis al-fitam tu, mana putus susu ibu tu, Allah buka jalan yang 4 pula, yang lebih sempurna daripadanya. Ta'aman wa syaraban, 2 jenis makanan dan 2 jenis minuman. Dia 4 jalan pula.
Tengok kan, semakin dewasa ni makin terbuka banyak jalan. Suruh kita fikir ni kan. Ibn Qayyim berfikir sampai macam tu kan. Berfikir dan merenung. Tafakkur. Dapatlah kaedah ni. Fatta'amani, maka dua jenis makanan itu apa dia? Minal haiwan wan nabat. Makanan daripada haiwan dan tumbuh-tumbuhan. Daging, kita boleh makan ikan, boleh makan daging lembu, daging ayam, daging rusa dan sebagainya. Kan? Haiwan wan nabat, kita boleh makan sayur-sayuran, macam-macam sayur kan. Kangkung lah, kubis lah, sawi lah, carrot lah, apa pun tak kisah, buah-buahan kan. Dua jenis makanan Allah buka pada kita. Yang awalnya hanya darah saja. Lepas tu turun lagi susu. Okey. Jadi maknanya lepas susu, inilah dia makanan dia. Makanan daging dan daripada sayur-sayuran, tumbuh-tumbuhan. Wasyarabani, dan dua minuman daripada minal miyahi, daripada air kosong. Wal alban, dan susu-susu. Boleh minum susu kambing, boleh minum susu lembu, boleh minum susu unta, ya, susu kerbau dan sebagainya. Wa ma yudhafu ilayhima, dan apa yang sahaja yang disandarkan kepada keduanya daripada air dan itu, minal manafi', daripada segala perkara yang bermanfaat untuk tubuh kita, wal malath, dan yang lazat, yang sedap, segala kelazatan, daripada segala manfaat dan segala kelazatan. Ada yang rasa manis, ada yang rasa lemak, kan? Gitu. Fa'idha mata, apabila kita mati, apabila dia mati, inqata'an anhu hadhi turuqul arba'atu, maka bila mati seorang itu, terputuslah jalan-jalan yang empat tadi. Jalan-jalan rezeki yang keempat tadi, yang empat tadi lah disebut. Lakinnahu subhanahu fataha lahu, akan tetapi Allah yang maha suci telah membuka baginya. Jadi Allah buka baginya, Allah gantikan baginya, in kana sa'idan, jika dia orang yang bahagia, yang telah ditetapkan sebagai orang yang bahagia, yakni ahli syurga. Allah buka untuk dia apa? Allah buka turuqan thamaniyatan, 8 pintu pula. 8 jalan pula. Tadi 4 masa hidup. Masa hidup tadi 4. Maksudnya kita panggil period yang terakhir tu maknanya 4. Lepas tu habis 4 tu mati, Allah buka, kalau dia kita ni ahli syurga lah, Allah buka untuk kita 8 pintu. وهي أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء, iaitu ke-8 pintu syurga, dia akan masuk pada mana-mana pintu yang dia kehendaki. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahumma ja'alna min ahli jannah. Jadi maknanya begitu. Kita berdoa minta kepada Allah bahawa kita termasuk di kalangan orang-orang yang suada, orang-orang yang bahagia, dan iaitu ahli syurga. Dan kita minta kita termasuk di kalangan, kan, mereka yang masuk syurga tanpa hisab dan tanpa azab, kan. Maknanya 70,000 yadkhuluna jannah bighairi hisabin wala azab. Ada 70 orang, 70,000 orang daripada umat Nabi Muhammad SAW. Jadi Allah Ta'ala bagi tahu daripada kalangan Nabi kita, di kalangan umat Nabi Muhammad SAW ni ada 70,000 orang masuk syurga tanpa hisab. Dalam satu riwayat menyebut bahawa Nabi SAW nampak benda tu kurang, Nabi fastazattuhu, kan, maka Nabi minta tambah kepada Allah Ta'ala. Saya nampak 70,000 umat dia ni, maknanya million umat Nabi SAW, million, ramai, kan, tak terhitung, sampai hari kiamat lah. Mereka orang-orang beriman tadi, kan. Jadi Nabi nampak 70,000 ni sikit lah. Jadi bila 70,000 sekali Nabi minta, maka Allah tambah 70,000 itu, kan, setiap 1,000 tambah 70,000, kan, tambah 70,000 orang, gitu. Jadi ramai lah. Kita boleh minta lah kita termasuk di kalangan 70,000 orang yang masuk syurga tanpa hisab. Dan mereka ni adalah sifat-sifat mereka. Apa sifat-sifat mereka? Sifat-sifat mereka apa dia? Alladzina la yastarqun, kan, alladzina la yastarqun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Alladzina la yastarqun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim
yatawakkalun. Orang yang tidak minta ruqyah, kan, dan tidak tatayyur, kan, dan mereka ini orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian fahakadha ar-rabb subhanahu, maka beginilah dia Allah Ta'ala yang maha suci, ar-rabb, al-mudabbir, al-khaliq, al-raziq, la yamna'u 'abdahu al-mu'mina, dia, yakni Allah Ta'ala tidak menahan hambanya yang beriman, syai'an, sesuatu pun, sedikit pun, minad dunya, daripada dunia, illa wa yu'tihi afdala minhu wa anfa'alahu. Melainkan Allah akan berikan kepadanya. Kalau Allah tidak menahan seorang hamba itu satu perkara yang kecil daripada dunia ini, melainkan Allah akan gantikannya. Allah akan datangkan kepadanya yang lebih baik, yang lebih afdal, yang lebih bermanfaat untuk dia. Ini kita dapat saksikan dalam kehidupan kita yang telah lalu. Sejarah hidup kita, kan. Sejarah hidup kawan-kawan kita atau orang yang kita kenal. Seterusnya. Hadzul mu'minin. Kelebihan ataupun hanya untuk orang-orang yang beriman. Hadz ni keuntungan. Hadz ni keuntungan untuk orang-orang yang beriman. Walaysa dzalika li ghairil mu'minin. Ya. Tidak adalah demikian itu untuk selain orang beriman. Ini hanya untuk orang beriman sahaja. Allah tutup satu pintu, Allah buka pintu yang lebih bermanfaat daripada pintu pertama tadi. Lepas pintu masa dalam perut mak kita, pintu setelah kita dilahirkan, pintu-pintu setelah kita dewasa, kemudian bila kita mati dibukakan 8 pintu tadi, kan. Kerana kita orang yang termasuk di kalangan orang yang sa'id atau bersuada. فإنه يمنعه الحظ الأدنى الخسيس لا يرضى له به. Kan? Sesungguhnya orang-orang yang فإنه يمنعه الحظ الأدنى الخسيس ولا يرضى له به ليعطيه الحظ الأعلى النفيس. Allah Subhanahu wa taala menahannya mendapat keuntungan yang sedikit, yang tidak bermakna. Keuntungan, kelebihan yang sedikit yang tidak bermakna, yang Allah tak redha pun untuk dia keuntungan yang sedikit itu. Keuntungan dunia ni, kan. Jadi maknanya dunia ni tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa. Yalah, orang yang paling kaya di atas muka bumi ni, yang bilioner ataupun orang yang yalah banyak harta, kita lihat hidup dia macam kita juga. Kan? Dia tetap kena pergi ke toilet, kan, untuk buang air, kan. Dia tetap maknanya tak boleh makan dengan makanan yang melampaui, makanan yang sedap-sedap. Bahkan kalau kita hakikat dunia ni, makanan yang paling sedap itu makanan yang mengandungi bahan-bahan berbahaya. Apa dia makan sedap? Nak makan apa sedap? Seafood. Sedap lah seafood. Ya, kadang-kadang makanan tu dia masuk benda-benda yang berbahaya dalam tu. Kan? Jadi orang yang kaya dia tak boleh makan ikut keinginan dia. Bahkan ada doktor yang akan nasihat dia makan boleh tapi tak boleh makan. Nak makan boleh tapi maknanya mungkin setimbang ini, dengan berapa gram boleh makan, ditimbang boleh makan. Tengah hari makan, pagi makan sikit, tengah hari makan sikit, petang makan sikit. Tapi kalau dilihat pada kekayaan yang dia miliki, kan, jadi hidup dia penuh dengan kesempitan dia macam tu. Makanan tak boleh nak makan ikut suka hati. Dan sampai itu masa akhirnya mati. Kan? Apa kenikmatan yang dia dapat daripada makanan tadi, daripada kekayaan yang dia miliki? Hanya pada jiwa saja. Hanya dia berseronok dengan melihat kekayaan yang dia miliki, tapi dia tak boleh menggunakannya pun sepenuhnya. Tengok. Kan? Jadi Allah tak redha untuk kita benda yang macam tu. Keuntungan yang sedikit dapat, ada banyak tapi boleh guna sikit saja. Dia ada limit dia. Kan, sesuatu yang limited ni, alah, macam mana? Kan, cuma boleh naik kenderaan yang mahal, kan? Ada jet peribadi, tu ya. Tapi jet tu takkan naik hari-hari kot. Takkan nak pusing dunia hari-hari.
Ataupun takkan ada duduk atas udara je setiap masa. Ya? Ini kalau ini orang kaya tadi, dunia. Jadi Allah tidak redha untuknya, untuk orang yang beriman tadi, keduniaan itu. Supaya apa? Supaya Allah nak beri kepada dia al-hazzal a'la an-nafisa, keuntungan yang banyak, yang terbaik, yang teramat tinggi nilai dia, yang terbaik untuk dia. Subhanallahil azim. Kalau kita boleh berfikir. Wal 'abdu li jahlihi bi masalih nafsihi wa jahlihi bi karami rabbih wa hikmatihi wa lutfihi la ya'rif at-tafawut baina ma muni'a minhu wa baina ma dhukhira lahu. Jadi seorang hamba kerana kejahilannya dan kebodohannya dengan masalih, dengan segala kebaikan diri dia, dan kejahilan dia dengan kemuliaan Tuhannya dan kebijaksanaan Tuhannya dan kesantunan Tuhannya yang maha penyantun dan kelembutan Tuhannya, dengan kejahilan dia la ya'rif tafawut, dia tidak mengetahui, okay, tingkatan, okay, perbezaan antara apa yang Allah Ta'ala tegah tegah untuk dia dan apa yang Allah simpan untuk dia. Dia jahil, dia tak tahu, dia tak fikir, dia ingat Allah tak sayang dekat dia, kan? Dia tahu semua orang lain hidup senang lenang, kaya aku yang hidup tempat timbunan sampah ni, kan? Jadi dia berusaha sana, berusaha sini, berusaha macam-macam usaha, tapi tahap kehidupan di dunia ni macam tak meningkat, kan? Orang lain naik kereta, dia hanya boleh naik motosikal yang bukan dah second hand dah third hand ataupun dah tak ada hand dah, kan? Motosikal orang yang tak nak pakai dah, dia ambil daripada dia boleh naik jalan. Jadi kerana kejahilan dia tak fikir yang tu, dia tak nampak kenapa Allah Ta'ala tegah dia daripada dapat kesenangan dunia ini melimpah-limpah, dan dia tak nampak apa yang telah Tuhan simpan untuk dia daripada kesenangan, keseronokan, kebahagiaan, kekayaan di alam yang seterusnya. Bal huwa mula'un bihubbil ajil. Itulah dia manusia, kan, suka, kan, cinta, kan, maksudnya sentiasa mencari jalan untuk apa? Mendapatkan kebahagiaan yang segera, kan? Suka kenikmatan yang segera. Bila suka kenikmatan yang segera ni, dia hanya sementara lah. Macam makan mie segera, sedap tapi sementara je lah. Makan keral bahaya. Itu. Mula'un bihubbil ajil. Manusia ni begitu, hidup dia, jiwa dia sentiasa meronta-ronta menginginkan kenikmatan yang segera, nak cepat. Semua kita nak cepat. Nak jalan shortcut. Kerja dengan cara yang halal ni lambat dapat. Kan, kalau ada di sebelah Indonesia sana, dia ada istilah meja basah dengan meja kering. Macam orang yang bekerja, yang menjawat jawatan di sesuatu jabatan pekerjaan, dia ni di Indonesia sana dia ada istilah meja kering dan meja basah. Meja basah ni duit banyak lah. Kita panggil under table. Bawah meja, suap, sogokkan. Ni bukan cerita di Indonesia saja, bab sogokkan ni kan. Malaysia pun dah sampai tahap yang paling teruk dah. Daripada para pemimpin sampai kepada rakyat kan. Nak mengundi. Kan, nak mengundi antara mereka, antara orang dalam satu parti tu pun bersogokkan. Ini mana siapa nak nafikan benda ni kan? Begitu. Jadi dia tak takut pada Allah Ta'ala. Memikirkan sesuatu kebahagiaan yang sementara, seronokan yang sementara. Kalau ada duit, dia fikir mahkamah boleh aku beli sebab aku ada duit. Orang tak ada duit, curi roti pun kena penjara. Apa punya cerita, kan? Masyarakat ni macam ni, penuh dengan dosa dan laknat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bal huwa mula'un bihubbil ajil wa in kana dani'an, walaupun apa yang disuka itu kebahagiaan, keseronokan, kelapangan yang sementara ini, kekayaan yang sementara ini,
hina, wa in kana dani'an, sesuatu yang hina. Ya. Ini kenapa? Kerana kejahilan lah. Kita lihat manusia berlumba-lumba mengumpul kekayaan, kumpul, beli harta sana, harta sini, harta sana, rumah sana, rumah tu sebagainya, mengumpul kekayaan. Okay? Tapi kerana kejahilannya. Ya. Wa biqillatir raghbah fil ajil. Wa in kana aliyan, dan tidak ada kegemaran untuk menuntut sesuatu yang lambat. Apa dia yang lambat? Yang belum, yang tak, bahkan yang gaib. Yang yang tak nampak oleh pandangan mata. Iaitu kebahagiaan yang abadi, syurga, nikmat. Kan? Di alam yang seterusnya. Iaitu dukhul jannah bighairi hisabin wala azab. Masuk syurga tanpa hisab dan tanpa azab. Tanpa hisab ni maknanya di yaumul qiyamah, yaumul ard. Dan masuk ketika masuk neraka tanpa hisab, tanpa azab, iaitu maknanya azab di alam kubur dan azab di alam akhirat. Selamat di azab, selamat daripada siksa kubur dan selamat daripada siksa di hari kebangkitan. Itu. Sedikitnya gemar dia pada sesuatu yang lambat. Wa in kana aliyan, walaupun sesuatu yang lambat itu sesuatu yang nilai, yang tinggi nilainya, yang amat berharga. Itu syurga. Wa ma fiha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, raka'atai al-fajr khairun min ad-dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar sebelum subuh, solat sunat qabliyah, lebih baik daripada dunia dan isinya. Kan? Solat seorang lelaki berjemaah di masjid dapat 27 kelebihan daripada solat seorang-seorang di rumah. Kan? Jadi kita tak nampak kelebihan, sebab tu kita ada qillatur raghbah, sedikit kegemaran, tak berminat, kurang berminat. Allahu akbar. Ini dia. Kata al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, walau ansafa al-'abdu rabbahu wa anna lahu bidzalika. Kalaulah hamba tadi dia bersifat insaf, kan? Maknanya dia mengetahui keadilan Tuhannya. Dia bersikap adil terhadap nikmat Tuhannya kepadanya. Ya. Wa anna lahu bidzalika. Macam mana dia nak bersikap gitu? Kenapa? Kerana kejahilan tadi. Kan? Ansafa al-'abdu rabbahu. Maksudnya dia sentiasa bersangka baik dengan Tuhannya. Tapi macam mana dia nak boleh bersangka baik dengan Tuhannya kalau tadi perangai dia, kan? Menuntut sesuatu yang segera, dunia yang hina, yang fana ini. Kan? Yang dikatakan sebagai fata morgana. Fata morgana ni maksudnya kita nampak macam air kan, di waktu panas terik kan, kita nampak di sana yang kita dalam keadaan dahaga air di padang pasir, kan? Kita nampak di sana, di hujung sana macam berkelip, berolak, cahaya panas yang amat sangat. Kita nampak macam dia tu berbentuk seperti air. Ya, air yang menghilangkan dahaga. Maka bila berlari ke arah itu, maka tak nampak pun, tak ada apa pun. Itu hanya fata morgana. Itulah dia kehidupan, kekayaan, keseronokan dunia hanya fata morgana saja. Ia akan binasa. Baik, kalaulah dia bersifat insaf, kan? Dia berfikir cara yang benar. La'alima, nescaya dia akan mengetahui. Dia berfikir dan merenung. Nescaya dia akan mengetahui anna fadlahu alaihi fima mana'ahu min ad-dunya wa ladzatiha wa na'imiha a'zamu min fadlihi alaihi fima atahu min dhalik. Kalau difikir dengan insaf, dengan menghayati, kan? Dengan penuh mengetahui, dengan pengetahuan yang penuh tentang keadilan Allah Subhanahu wa taala, maha bijaksana Allah, maha lembut Allah Subhanahu wa taala tadi, nescaya dia akan mengetahui kelebihan Allah ke atas dia pada perkara yang Allah tegah dia daripada dia dapat tadi. Kita nak yang tu, kita nak ni, kan? Kita sebagai manusia, kan, sebagai manusia yang tidak sunyi fitrah kita daripada berkeinginan kepada sesuatu yang boleh mendatangkan keseronokan pada jiwa dan tubuh kita, kan? Kita nak yang tu, kita nak yang ni, kita dah target, kita usaha cari duit, himpun duit, nak beli yang ni, nak beli yang tu, kan? Nak capai keinginan kita.
Tiba-tiba keinginan kita tertahan, tak dapat dicapai. Allah Ta'ala tegah, tak dapat benda tu. Daripada dunia dan kelazatan dia, dan kenikmatan dia. Kan? Jadi, maka dia akan tahu bahawa kelebihan Tuhan itu lebih besar. Kelebihan kurniaan Allah Ta'ala tadi lebih besar, kan? Daripada kelebihan yang Allah berikan kepadanya di dunia ini. Tapi itulah dia, kita nakkan kebaikan dunia dan akhirat, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kan? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Tuhan kami berikanlah kepada kami di dunia ini baik dan di akhirat baik, kan? Dan selamatkanlah kami daripada azab api neraka. Sebab apa? Sebab kita minta kebaikan dunia, sebab Allah Ta'ala kata wabtaghi fima ataka Allahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsana Allahu ilaik wa la tabghi al-fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Allah kata wabtaghi, tuntutlah, kan? Surah Al-Qasas, kan? Wabtaghi fima ataka Allahu darul akhirah. Pada tuntutlah, carilah, usahalah dengan untuk dapatkan apa yang Allah telah sediakan untuk engkau daripada negeri akhirat, iaitu syurga dan kenikmatannya. Wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan engkau lupa untungmu, kan? Untungmu ataupun bahagian keuntunganmu di dunia. Tuntutlah keuntungan dunia ini dengan cara yang Allah Ta'ala telah gariskan, dengan cara yang Allah Ta'ala benarkan, izinkan, bukan dengan cara yang Allah Ta'ala haramkan. Cari rezeki yang halal, maka ia adalah keberkatan. Itu. Fama mana'ahu illa liyu'tiyahu. Dan tidaklah Allah menegahnya daripada apa yang dia inginkan di dunia ini, melainkan Allah Ta'ala nak bagi kepadanya. Allah nak bagi kat kita. Allah tegah kita daripada mendapatkan apa yang kita inginkan itu di dunia ini. Rupanya Allah nak bagi yang lain, yang lebih baik daripada apa yang kita inginkan. Allah. Walabtalahu illa liyu'afiyahu. Dan Allah tidak menguji kita, melainkan dia nak berikan kepada kita afiat, keselamatan dan kesihatan. Kena di dunia, kan? Di akhirat tak kena lah, insya-Allah. Sakit di dunia, lepas di akhirat, insya-Allah. Wala imtahanahu, dan tidaklah Allah mengimtihankannya, dan tidaklah Allah mengujinya, illa liyusafiyahu, melainkan Allah nak membersihkannya. Allah uji kita, lepas satu ujian main ujian yang lain pula, lepas satu ujian lain pula mari, sudah jatuh ditimpa tangga, bertimpa-timpa ujian tadi mendatang. Pasal apa? Padahal kita bukan orang yang makan rasuah, padahal kita bukan orang yang menipu, padahal kita bukan orang yang mencuri. Kita orang yang pergi sentiasa ke masjid, menunaikan solat fardu berjemaah, sentiasa cakap yang baik, tolong orang dan sebagainya. Yang kita ingat, yang kita tahu diri kita masing-masing. Pasal apa Allah uji macam ni? Kan kena tipu dengan adik-beradik, kena tipu dengan kawan-kawan, macam-macam, orang berhutang tak bayar dan sebagainya. Illa liyusafiyahu, melainkan Allah nak membersihkannya. Allah nak mensucikannya. Bersih, tak ada noda, tak ada kotoran-kotoran dosa. Kan bersih, mati, tak ada apa. La alaihi. Ya. Wala amatahu illa liyuhyiyahu, dan tidaklah Allah mematikannya, melainkan Allah nak hidupkannya dalam kehidupan yang abadi, kehidupan yang amat bermakna, yang tidak ada bandingnya dengan kehidupan dunia. Umur yang tidak akan bertambah-tambah. Kan? Maksudnya kalau tahap umur 33 tahun macam itulah seterusnya. Tak bertambah-tambah.
Kalau kita di dunia, besok kita lebih tua daripada hari ni. Hari ni lebih tua daripada semalam. Kan? 20 tahun yang lepas kita orang yang paling handsome, kita orang yang paling cantik. Sekarang, siapa sanggup nak ambil kita sebagai ratu cantik? Kedut sana, kedut sini kan. Gigi pun palsu lah. Rambut pun dah memutih dan sebagainya. Jalan pun dah tak stabil. Sengit sana, sengit sini. Kan? Beratur ambil ubat kat klinik, hospital. Kalau orang tak ada kemampuan. Kalau ada kemampuan pula pergi ke hospital-hospital yang mahal. Yang guna insurans. Okay? Tengok kita insurans banyak, doktor pun agresif lah. Tak sakit jadi sakit lah. Wallahu'alam. Gitu. Jadi Allah tidak mematikan dia, melainkan Allah nak hidupkan dia balik. Dalam kehidupan yang amat bermakna. Yang nilai dia tidak ada bandingan dalam syurga. Tak ada bandingan. Allah. Wala akhrajahu ila hadhihi ad-dar illa liyata'ahaba minha lilqudumi alaihi. Subhanallahil azim. Waliyasluka at-tariqal musilata ilaihi. Dan Allah tidak keluarkan kita ke dunia ini melainkan Allah nak berikan kepada kita, kan, kurniaan dia untuk kita pergi kepada dia, datang kepada Allah Ta'ala, bertemu dengan Allah Ta'ala. Kalau kita tak datang ke dunia, macam mana nak bertemu dengan Tuhan? Jadi Allah datangkan kita ke dunia untuk kita mengambil masa dan berusaha untuk pergi jumpa Allah Ta'ala, kan? Dalam keadaan Allah Ta'ala redha kepada kita. Allah kata, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Inilah dia. Kan, tujuan kita didatangkan ke dunia ni untuk kita pergi kepada Allah. Tak datang dunia, macam mana nak pergi ke Allah? Tak wujud. Waliyasluka at-tariqal musilat ilaihi. Dan supaya apa? Supaya kita nak lalui jalan yang boleh menyampaikan kita kepada Allah. Apa dia jalannya? Nabi kata, kan, taraktukum ala mahajjatil bayda'i lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Nabi SAW tinggalkan kita di atas jalan yang terang benderang. Jadi ma'ana alaihi wa ashabi, jalan yang dilalui oleh Nabi SAW dan para sahabatnya. Jalan inilah yang akan menyampaikan kita kepada Allah Ta'ala. Radiyatan mardiyah. Dalam keadaan kita reda lagi diredai oleh Allah. Allah kata, masuklah engkau di kalangan hamba-hambaku yang beriman, yang saleh. Maka masuklah kau ke dalam syurga aku. Maka di sana akan dapat bertemu dan melihat kepada wajah Allah Jalla Jalaluh. Maka kerana itu Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Furqan ayat 62, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ja'ala al-laila wan-nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada syukura. Maka dia, yakni Allah Ta'ala, jadikan malam dan siang. Lail wan nahar. Allah jadikan malam dan siang khilfatan, silih berganti. Ya? Allah jadikan malam. Habis malam, mari pula siang. Ya? Habis siang, datang pula malam. Begitulah berterusannya malam dan siang ini silih berganti, tidak pernah bertemu lah. Ya? Sampailah kepada hari kiamat nantilah. Ya, Allah jadikan malam dan siang. Untuk siapa? Liman arada, bagi mereka yang menghendaki ayat zakara, untuk mengambil peringatan. Dan umur kita yang berlalunya siang dan malam tadi kan.
Bagi kita dah lepas dah malam-malam siang, tak tahu berapa tahun dah lepas dah. Kan? Puluhan tahun. Untuk apa? Untuk kita ambil peringatan. Liman arada an yadhakkara. Dhakkara wazan fa'ala. Maknanya sentiasa mengambil peringatan. Banyak mengambil peringatan. Au arada syukura, ataupun hendak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berlalunya siang dan malam tadi, jadikan dia sebagai pahala-pahala untuk kita bekalan menuju ke hari seterusnya. Ini hari akhirat. Dan Allah Ta'ala kata, فَأَبَى الظَّالِمُونَ إِلَّا كُفُورًا. Maka engganlah oleh orang-orang yang zalim ini melainkan kekufuran. Yang dia pernah hanya kufur, ingkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma yadhlimu rabbuka ahada. Tuhanmu tidak menzalimi seseorang pun. Wa ma rabbuka bidhallamin lil abid. Allah tidak menzalimi hamba dia. Tetapi mereka lah menzalimi diri mereka sendiri. Walakinnahum anfusahum yadhlimun. Wallahul musta'an. Hanya Allah tempat kita minta pertolongan. Jadi apa yang kita baca tadi di atas ni, semuanya yang kita baca ni hari ni, yang kita faham makna dia, yang kita tahu kehendak dan tuntutan dia, kan? Kita tak mungkin akan dapat melakukannya dan tak mungkin kita akan dapat memikirkan dan merenungkannya melainkan dengan pertolongan dan bantuan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bantuan dan pertolongan. Jadi tujuannya kita duduk dalam majlis hari ini, membaca dan mendengar dan menghuraikan, kan, yang bercakap dan yang mendengar. Kita tak mampu nak buat apa-apa. Kan, daripada apa yang kita tahu daripada ilmu ini, melainkan dengan bantuan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak ada bantuan kalau kita tak ada permintaan. Jadi apa yang Tuhan nak daripada kita adalah kita minta. Ini part yang sangat penting yang saya selalu ulang-ulang. Bahawa kita berdoa kepada Allah Ta'ala. Doalah dengan doa yang ringkas dan padat yang diajar oleh Nabi SAW, iaitu di antaranya Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Hai Tuhanku, tolonglah aku atas mengingatimu dan atas mensyukurimu, ala zikrika wa syukrika, dan atas mensyukuri nikmatmu dan memperelokkan ibadat terhadapmu. Kita tak boleh nak buat apa pun. Tak mampu kita. Tak memiliki apa-apa kita. Diri kita pun bukan milik kita. Jiwa kita bukan milik kita. Kan? Qulubul ibad baina asabi'ir rahman. Hati hamba ni berada di antara jari Tuhan. Dia memalingkan hati kita macam mana dia kehendaki. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinika. Allahumma muqallibal qulub, sarrif qulubana ala ta'atika. Doa-doa yang dianjurkan oleh Nabi SAW untuk kita baca, kan, supaya kita sentiasa berada dalam istiqamah dalam ilmu dan amal saleh. Ilmu yang bermanfaat dan amalan yang saleh. Itu dia. Seterusnya, lataif. Lataif ni dia panggil macam renungan, beberapa renungan lah. Beberapa renungan. Jadi butiran-butiran hikmah. Dia kata, man arafa nafsahu ishtaghala bi islahiha an uyubin nas. Barang siapa yang kenal diri dia akan sibuk untuk memperbaiki diri dia daripada melihat kepada kesalahan dan kesilapan orang lain. Kan? Tak penting bagi dia nak tengok orang ni salah dan sebagainya, nak hukum orang tu, nak hukum orang ni. Yang penting nak tahzir orang tu, nak tahzir orang ni. Yang penting tahzirkan diri dia sendiri. Tahzir diri dia sendiri. Supaya jangan melakukan perkara-perkara yang dimurkai dan dilaknati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Man arafa nafsahu, siapa yang kenal diri dia, dia tahu dia hamba yang hina diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala daripada titis air mani yang hina, kemudian jadi manusia. Macam mana dia boleh nak bersikap sombong dan bongkak terhadap Tuhannya yang telah menciptakannya, yang telah memberikannya rezeki,
yang telah melimpahkan ke atasnya segala kurniaan, rahmat, kelebihan Allah Ta'ala Allah bagi kat dia. Macam mana nak boleh bersikap nak melawan Tuhan? Sedangkan bumi yang dia pijak adalah bumi Tuhan. Langit yang dia junjung adalah langit Tuhan, langit Tuhan. Makanan yang dia makan, yang dia minum adalah hak milik Tuhan. Hatta diri dia itu adalah hak milik Tuhan, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana nak menentang Tuhan? Tapi abadh zalimuna illa kufura. Orang-orang zalim ini tak mau juga, melainkan daripada ingkar juga, melainkan mereka nak melawan juga. Maka balasan mereka jahannam khalidan fiha abada. Maka jahannam mereka kekal dalamnya selamanya. Nasallallahu al-afiyah. Itu yang pertama. Kemudian man arafa rabbahu ishtaghala bihi an hawa nafsihi. Jadi siapa kenal diri dia. Yang kedua, siapa kenal Tuhannya. Dia akan sibukkan diri dia. Ya kan? Dengan mendekatkan diri dia kepada Tuhannya. Melakukan segala perkara yang boleh mendatangkan cinta Tuhannya. Yang boleh mendatangkan redha Tuhannya. Kan? Dan dia akan membelakangkan hawa nafsunya, kehendak dirinya. Ini juga kita tak akan dapat melakukannya melainkan bi'aunillahi wa ilhamihi wa bitaufiqihi. Tak boleh kita nak buat. Melainkan dengan taufik Allah, dorongan Allah, ilham daripada Allah Ta'ala kepada kita, apa boleh kita buat. Tidak boleh nak buat. Allahu Akbar. Nasallallahu al-afiyah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Anfa'ul amal, amalan yang paling bermanfaat. Pekerjaan yang paling bermanfaat. Sebab kita dah tak ada masa. Kita dah tak ada masa. Masa kita dah banyak berlalu dah. Kita tak tahu adakah amalan-amalan yang kita yang lepas itu masih berada dalam tabung kebaikan kita. Kita tak tahu. Hanya Allah yang Maha mengetahui. Masa tak ada dah. Kita dah kesempitan masa. Malaikat maut ni anytime tiba. Bila-bila masa akan menerpa kita. Ya. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Bila datang ajal mereka tak akan dapat ke depan ataupun ke belakang walaupun sesaat. Tak ada peluang dah. Tuhan, lewatkan tempoh ajalku supaya aku beramal soleh dulu, supaya aku solat dulu, supaya aku puasa dulu, supaya aku buat baik dulu. Lewatkanlah sikit dia, barang sehari ke, setengah hari ke. Tak ada. Jadi, anfa'ul amal. Amalan yang paling bermanfaat. Antaghiba fihi. Bahawa engkau berada padanya. Engkau riapkan. Engkau hilangkan diri engkau, tenggelamkan diri engkau padanya. Pada amalan bermanfaat itu. Kita tahu amalan itu amalan bermanfaat untuk dunia dan akhirat kita, maka kita sibukkan diri kita dengan melakukannya. Lakukan amalan tadi yang bermanfaat. Yang kita nampak dia memberi kesan kebaikan untuk dunia dan akhirat kita. Ataupun untuk akhirat kita saja. Terlepas dunia tak apa, tapi akhirat dapat. Kita hilangkan diri kita dengan amalan itu, menjauh daripada manusia. Orang nak buat apa, orang nak kata apa dekat kita, katalah, kita tak kisah. Orang nak tuduh kita Wahabi ke apa, tuduhlah. Dan syarat kita disertai amalan itu dengan ikhlas. Kalau tak ada ikhlas, amalan apa pun tak guna lah. Sembahyang, puasa ke tak guna, tak ikhlas. Yang ni menyemata-matakan dia hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhlas tadi. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tidaklah mereka itu diperintahkan melainkan untuk mengikhlaskan amalan mereka semata-mata kerana Allah. Yani at-tauhid, bitauhidillah, dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita riapkan, kita gaibkan diri kita, kita hilangkan diri kita daripada macam-macam jenis manusia tadi. Yang nak mengumpah, yang nak mengutuk, yang nak mengata dan sebagainya. Itu. Kita beramal dengan amalan ikhlas.
Syarat berlapikkan ilmu yang sahih. Apa dia ilmu sahih? Qala Allah wa qala rasuluhu. Kata Allah dan kata Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kata Ibn Qayyim. Kita gaibkan diri kita daripada diri kita. Kita ni kalau nampak diri kita, aku yang buat ni, aku yang tu, aku. Akulah yang buat bangunan ni, akulah yang buat jalan ni, akulah yang buat masjid ni, akulah yang banyak nafkah di masjid ni sehingga dapat bina masjid ni. Akulah. Riakkan diri kita daripada aku tadi. Daripada keakuan tadi. Bisyuhudil minnah. Dengan menyaksikan banyaknya kurniaan Allah Ta'ala ke atas kita. Kita tak ada apa pun. Kita tak buat apa pun. Kita tak memiliki apa pun. Maknanya bila kita ingat kita diri kita ni yang buat tu, buat ni, kita punya kelebihan gini. Jadi tidak bermanfaat. Yang bermanfaatnya hilangkan sifat keakuan tadi. Akulah. Sayalah. Tinggal. Dengan menyaksikan al-minnah, kurniaan dan pemberian Allah Ta'ala yang tidak terhingga ke atas kita dengan kelebihan kurniaannya dan sifat latifnya, sifat penyantunnya ke atas kita. Fala tara fihi nafsaka. Kita tak nampak diri kita buat benda ni, buat benda tu, buat kebaikan tu, buat kebaikan. Tak nampak. Jangan tengok. Wala tara al-khalq, dan kau tidak lihat juga kepada makhluk yang banyak menolong kita. Dia ni lah yang banyak tolong aku semua, aku tak boleh lah nak lawan dia. Dah. Aku tak boleh nak cakap benda kebenaran dengan dia sebab dia banyak tolong bantu aku di sini. Tak. Kita bercakap qulil haqqa walau kana murran. Katakanlah yang benar walaupun pahit. Walaupun orang tu selalu buat baik pada kita, tapi kalau dia silap, kita betulkan, tegurkan kesilapan dia. Itu yang sepatutnya. Kemudian fasal yang ke-21. Haqiqatut tawakkuli 'ala Allah. Hakikat penyerahan diri bulat-bulat ke atas Allah Ta'ala, kepada Allah. Apa dia hakikat tawakal? Hakikat penyerahan diri ni. Ya? Di sini Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala dia huraikan, dia jelaskan dengan detail. Ya, semoga Allah membuka jalan-jalan kefahaman kepada kita dan ilmu. Ya? Serta Allah memudahkan bagi kita untuk mengingati ilmu ini dan mengamalkannya untuk keceriaan hari yang akan datang, iaitu di syurga Allah Ta'ala. Katanya rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah, an taraka al-ikhtiyara wa tadbira fi raja'i ziyadatin aw khawfi nuqsanin aw talabi sihhatin aw firari min suqmin. Barang siapa yang meninggalkan ikhtiar ni maknanya pilihan dia lah, ikhtiar, usaha pilihan dia. Ikhtiar ni usaha dia, wa tadbir, dan pengurusan. Kan? Maksudnya ikhtiar dalam menghasilkan sesuatu dan menguruskan tadi fi raja'i ziyadatin, kerana mengharapkan tambahan. Ini bukan maksud dia barang siapa yang meninggalkan usaha, tak bekerja, tidur yang makan, bukan maksud gitu. Kan? Maksud dia buat kerja, kan? Tapi dia tak fikir bahawa kerja itu semestinya boleh mendatangkan untung yang besar. Dia tak tahu. Dia hanya berusaha dan mengharap. Dia bekerja dan dia berusaha membuat pengurusan, kan? Dia laksanakan tuntutan kauniyah. Ya? Tuntutan kauniyah dia amalan kauni. Kalau kita buat, kita dapat. Kita rajin lebih, kita dapat lebih. Itu tuntutan kauni. Tapi tak semestinya rajin lebih dapat lebih. Tak semestinya. Ya? Tapi dia usaha dengan mengharapkan demikian. Fi raja'i ziyadatin, dengan mengharapkan dapat tambahan. Ataupun dia takut jadi berkurang. Au khawfi nuqsanin au talabi sihhatin, ataupun nak mencari kesihatan. Au firar min suqmin, ataupun nak melarikan diri daripada sakit. Kan? Wa man taraka al-ikhtiyar wa tadbir. Maksudnya dia bukan menafikan sebab dia usaha, tak. Tapi dia buat setakat kemampuan dia lah. Wa alima, dan dia mengetahui anallah ala kulli syai'in qadir, dia mengetahui bahawa Allah Ta'ala Maha berkuasa atas segala sesuatu. Kita bangun pagi, kita bekerja kan, pergi pejabat. Macam burung lah, bangun pagi, berterbangan mencari rezeki. Kan?
yakhruju khimasan wa yarji'u bitanan. Keluar perut kosong, lapar, balik perut kenyang. Burung. Ya, dia maha mengetahui, Allah maha berkuasa atas segala sesuatu. Wa annahu al-mutafarridu bil ikhtiyar wa tadbir. Maka Allah Ta'ala sahaja yang berhak ada pilihan dan berhak dalam pengurusan. Dia yang berhak memilih apa yang baik untuk hamba dia, bagaimana nak menguruskan hamba dia. Wa anna tadbirahu li'abdihi khairun min tadbiril 'abdi li nafsihi. Dan hamba dia tahu bahawa pengurusan Allah Ta'ala untuk hamba dia lebih baik daripada pengurusan hamba dia untuk diri dia sendiri. Wa annahu, dia tahu bahawa Allah Ta'ala itu maha mengetahui dengan maslahat diri hamba. Wa aqdaru ala jilbiha wa tahsiliha minhu. Dan Allah Ta'ala maha berkuasa untuk mendatangkan maslahat dan kebaikan itu untuk hamba dia. Wa ansahu lil 'abdi minhu li nafsihi. Bahkan Allah Ta'ala itu lebih sukakan kebaikan untuk hamba itu daripada hamba itu untuk diri dia sendiri. Allah Ta'ala lebih mengetahui apa yang baik untuk hamba dia daripada hamba tu tahu kebaikan untuk diri dia sendiri. Wa arhamu bihi minhu bi nafsihi. Dan Allah Ta'ala lebih mengasihi terhadap hamba itu daripada hamba itu mengasihi diri dia sendiri. Wa abarra bihi min bi nafsihi minhu bi nafsihi. Dan Allah terlebih berbuat baik terhadap hamba itu daripada hamba itu berbuat baik pada diri dia sendiri. Wa alima, dan hamba itu mengetahui ma'adzalika, bersama itu, annahu la yastati' yataqaddam baina yaday tadbirihi khutwatan wahidah. Dan hamba itu juga mengetahui bahawa dia tak mampu pun untuk bergerak walaupun setapak, kan, di hadapan Tuhannya tanpa izin Tuhannya. Wala yata'akhkhara an tadbirihi lahu khutwatan wahidah. Dia tahu bahawa dia tak akan dapat melarikan diri walaupun setapak daripada pengurusan Tuhannya, ketentuan Tuhannya ke atas dirinya. Fala mutaqaddima lahu baina yaday qada'ihi wa qadarihi wala mutaakhirah. Tak ada siapa yang boleh mengedepankan dia di hadapan Tuhan, kan, maksudnya di hadapan takdir Tuhan. Tak ada siapa yang boleh menolak dia untuk lari daripada takdir Tuhan dan ataupun untuk pergi kepada takdir Tuhan. Tak ada siapa yang boleh menolak dia, melainkan Tuhan sendiri yang telah menetapkan. Jadi kalau dia tahu semua itu, dia tahu semua yang di atas ini, maka dengan itu dia akan mencampakkan dirinya baina yadayhi, di hadapan Tuhannya. Maksudnya dia biarkan dirinya di hadapan Tuhannya. Apa Tuhan nak buatkan, dia buatlah. Kan? Wasallama al-amra kullahu ilaihi. Dan dia serahkan segala urusan dia, segala perkara dia kepada Allah Jalla Jalla. وانطرح بين يديه انطراح عبد مملوك ضعيف بين يدي ملك عزيز قاهر. Maka dia akan damparkan diri dia sebagai seorang hamba yang dimiliki, hamba yang lemah. Didamparkan diri dia di hadapan raja, segala raja yang maha perkasa lagi maha berkuasa. Dibiarkan diri dia ikut ketetapan Tuhan. Lahu at-tasarrufu fi 'abdihi. Yang Tuhan tadi memiliki at-tasarruf, pewenangan. Apa yang Allah nak buat pada hamba tadi, Allah berkuasa. Bikulli ma yasha'u, dengan apa segala yang dia kehendaki. Walaysa lil 'abdi at-tasarrufu. Tidak ada hak bagi seorang hamba untuk dia berwenang-wenang dalam urusannya. Diwajib minal wujuh, walaupun dalam satu perkara daripada segala perkara. Dia tak mampu nak buat apa. Tak mampu. Inilah dia kita. Inilah dia kita. Sebagaimana yang telah dinyatakan dan dijelaskan ini, kan? Bagaimana kita di hadapan Tuhan kita. In syi'na am abaina. Nak ataupun tak nak, itulah dia kita hakikatnya. Ya, ini dia hakikat tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tadi. Maknanya tawakal tidak menafikan usaha dan sebab. Kita berusaha dan kita mengambil sebab, kemudian kita berdoa dan bertawakal kepada Allah. Hasilnya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang Allah bagi itu baik untuk kita, kan? Yang Allah Ta'ala tahan itu tak baik untuk kita, kerana Allah Maha mengetahui apa yang lebih baik untuk hamba dia. Baik. Kemudian kata Imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala pula, dia kata haqiqatur rahati, hakikat kerehatan, hakikat ketenangan jiwa, kelapangan jiwa. Apa ada hakikat dia?
Fastaraha hina idzin. Ketika itu, bila kita dah tahu tentang tawakal tadi kan, dan kita telah laksanakan tuntutan tawakal itu, maka kita akan rasa penuh kerehatan. Rehat daripada apa? Minal humumi wal ghumum wal ankad wal hasarat. Daripada segala al-humum al-huzun. Al-huzun. Al-ghumum al-humum ghuzun, al-huzun yakni duka cita, kesedihan. Al-ghumum pun huzun juga, duka cita juga. Jadi takkan makna kita akan berehat ketika itu daripada duka cita dan daripada duka cita. Takkan nak terjemah duka cita dan duka cita. Tentulah dua perkataan yang menunjukkan satu makna ada perbezaan. Ada apa? Perbezaan. Jadi al-ham ataupun al-humum jamak daripada al-ham, al-ghumum jamak daripada gham. Ya. Al-ham maksudnya kesedihan yang akan terjadi. Maksudnya dia fikir kan, mana kalau kita duit habis, mana kita nak makan apa, beras dah tak ada ni, beras tinggal sikit lagi, duit dah tak ada ni. Beras ni untuk makan hari ni saja ni. Esok kita tak ada kerja ni, macam mana nak buat ni kan. Maka dia akan datang kesedihan dalam jiwa, nak fikir besok. Kan? Ubat dah habis ni, nak beli ubat, duit tak ada ni. Kan? Jadi, dia mari al-humum. Jadi, kalau ada tawakal tadi, apabila kita laksanakan tuntutan tawakal tadi, kita akan berehat jiwa kita daripada al-humum ini. Al-ghumum, al-gham adalah kesedihan yang telah terjadi. Kan? Dah berlaku dah kemarin, kita sedih kan. Sedih. Ini kesedihan yang telah berlaku, itu al-gham. Kata Imam Al-Hafiz Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala dalam kitab Fathul Bari, dia kata, al-ham mula terjadi dengan berfikir pada apa yang akan terjadi daripada perkara yang akan menyakitkan jiwa kita. Itu al-ham. Okay? Dia terjadi bila kita fikir apa yang akan terjadi. Tak jadi lagi. Tapi duk serabut kepala, duk fikir besok, petang ni macam mana nanti, macam mana. Okay? Itu al-ham. Al-gham pula kesusahan yang terbit dalam hati dengan sebab apa yang telah berlaku. Dan dikatakan juga al-gham wal-ham ni makna dia sama. Wallahu ta'ala a'lam. Al-ham, al-gham. Sebab tu kita ada doa kan. Allahumma inni a'udhu bika minal hammi wal hazan wa a'udhu bika minal ajzi wal kasal wa a'udhu bika minal jubni wal bukhl wa a'udhu bika min ghalabatil dain wa qahrir rijal. Doa kan Nabi ajarkan, doa yang Masya Allah, doa yang pendek tapi dia menjawami'ul kalim, penuh dengan makna dan kebaikan. Jadi kita hafal doa Nabawi ni. Insya-Allah. Seterusnya, kita akan juga berehat daripada al-ankad. Al-ankad ni segala keburukan wal hasarat dan segala penyesalan. Kalaulah aku tak buat ni, kalaulah menyesal lah tu, jangan. Ya. Wa hammala kullahu wa hawaijahu wa masalihahu man la yubali yahmiluha. Maknanya segala kesusahan kita, keperitan kita, segala hajat kita, segala kebaikan untuk kita ditanggung oleh Allah Ta'ala, yang Tuhan yang tidak kisah dengan apa-apa, yang tidak sesuatu pun memberatkan dia, yang tidak pernah penat, yang tidak pernah susah, tidak memberatkannya oleh sesuatu pun daripada makhluknya, tidak tertekan Allah Ta'ala. Fatawallaha dunahu, maka Allah yang akan ambil tanggungjawab ni. Jadi kita nak sehati apa? Urusan kita pada Allah Ta'ala. Dia buat apa yang dia nak buat pada kita, terima sajalah. Wa arahu lutfahu wa birrahu wa rahmatahu wa ihsanahu fiha min ghairi ta'ibin min al-'abd wala nasab wala ihtimam minhu. Dan Allah telah memperlihatkan kepada hamba tadi kelembutan dia, kebaikan dia, rahmat dia, ihsan dia. Kan, pada segala masalah kita tadi kan, Allah dah selesaikan tanpa kepenatan daripada kita dan tanpa kepayahan. Ya. At-ta'ab wal nasab. An-nasab ni amal syadid. Ya. Jadi maknanya at-ta'ab, ta'ab ni ta'ab. A'ya'u min shiddati al-'ana.
Bisabab amal wal masyaqqah, itu ta'ab. Maksudnya keletihan yang kita hadapi dengan sebab kerja yang berat. Nasab ni maksudnya yakunu ta'ab nafsiyan. Penat dalam jiwa. Nasab ni penat jiwa. Okay? Kalau ta'ab ni penat sekeliling tubuh badan. Jadi nasab huwa al-ya'su min al-amr. Al-ihbat wal ya'su min al-amr, itu nasab, penat jiwa. Wal ihtimam dan kita tak ambil kisah pun. Dan Allah Ta'ala yang selesaikan urusan kita. Kenapa? Li'annahu qad sarafa ihtimamahu kullahu ilaih. Kenapa? Kerana dia telah memindahkan segala kesusahan kepayahan dia kepada Allah untuk menyelesaikannya. Wa ja'alahu wahdahu hammahu, dia jadikan Allah itu sajalah tujuan dan matlamat dia. Fasarafa anhu ihtimamahu bihawaijihi wa masalihi dunyahu. Allah Ta'ala akan laksanakan segala hajat dan kebaikan dunia dia. Wa farraqa qalbahu minha, dan Allah Ta'ala akan lapangkan jiwa dia daripada keperitan dan kesusahan dunia. Fama atyaba 'aishahu, sungguh baik hidupnya, sungguh lapang hidupnya. Wa ma an'ama qalbahu wa 'azama sururahu wa farahu, dan begitulah nikmatnya hatinya dan besarnya bahagianya dan kegembiraannya. Dengan sebab apa? Sebab penyerahan diri dia tadi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala urusan dia bulat-bulat serah pada Allah, maka Allah yang menyelesaikannya. Wa in aba illa tadbirahu li nafsihi wa ikhtiyarahu laha wa ihtimamahu bi'adhihi duna haqqi rabbih khalahu wa makhtarahu wa lahu thumma tawalla wa hadarahu al-ham wal gham wal huzn wal hazan wal nakad wal khawf ila akhir ma qala al-Imam Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala. Itulah dia apa yang kita bacakan hari ini kan. Semoga ia bermanfaatlah untuk yang bercakap, yang mendengar, dan diberi taufik dan ilham oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan ilmu yang bermanfaat ini untuk kebahagiaan dunia dan akhirat kita. Wallahu yatawalla as-salihun. Allah yang akan menjaga orang-orang yang saleh. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.